Kalau memang nak cari phone untuk buat Foodpanda, Lalamove, Grab kan, takkan nak beli phone-phone mahal kan. Sebab phone-phone mahal ni dia punya kasih sayang dia berbeza dengan phone-phone yang tak berapa nak mahal. Tapi kalau beli yang murah sangat pun bermasalah juga kan. Tiba-tiba nak accept order, tiba-tiba phone tu hang. Nak scroll-scroll pun hang. Memang menyakitkan hati. Jadi apa kata kita cari penyelesaian yang tengah-tengah. Dia tak terlalu power sangat sampai terlalu mahal, dan dia tak terlalu teruk sangat sampai terlalu murah. Jadi ini antara smartphone yang saya boleh katakan agak bagus, iaitu Vivo Y31s 5G. Bagus dia dari segi apa? Bagus dia dari segi untuk rider-rider lah. Okey, saya akan ceritakan sikit sebab phone ni kebanyakannya akan dijual di atas telco, yang mana anda mungkin ambil postpaid dan phone ni akan diberikan percuma. Kenapa anda kena ambil phone yang ini? Smartphone ni memang direka khas untuk anda yang buat GrabFood ke ataupun yang kerja kat bahagian luar ke. Sebab penting ni lah dia ada IP69. Phone ni anda biar je terkena matahari ke, kena hujan lebat ke, dia still lagi tak ada masalah sebab IP69 ni antara IP rating yang agak tinggi untuk ketahanan debu dan juga untuk ketahanan air. Kalau terjatuh pun dia still lagi boleh survive dalam air. Bukan setakat tu je, dia ada juga fungsi wet hand touch. Kalau tangan anda basah ke, anda still lagi boleh kawal anda punya skrin ni. Cumanya kalau nak tengok betul-betul kat bahagian belakang smartphone ni saya rasa macam anda pernah tengok. Saya sendiri pun macam pernah tengok design ni. Dan saya juga boleh katakan saya pernah review design yang lebih kurang serupa dengan Vivo Y31s ni. Tapi apa anda agak-agak kan? Komen kat bahagian bawah. Kemudian kat bahagian belakang ni juga dia ada ni dynamic light, yang mana dia akan berfungsi kalau anda ada panggilan ke kat sini, anda pasang music ke kat sini kan. Masuk notification pun akan berkelip. At least dia akan bagi tahu anda lah sesuatu terjadi dekat smartphone anda ni. Benda ni dah lama saya tunggu. Kalau ada pun ada smartphone yang brand lain, tapi tak banyak smartphone yang nak buat features macam ni. Sebab apa? Kadang-kadang kita buat kerja kat office ke apa kan, kita letak phone kita, kadang-kadang ada call ke apa, kita tak tahu benda tu masuk. Jadi bila ada indikator lampu kat bahagian belakang macam ni senanglah sikit kan. Tak perlulah kita sentiasa untuk tengok smartphone. Reka bentuk belakang ni pun lawa kat sini. Yang ini warna purple, anda tengok lah kalau ada kena sinaran tu dia macam ada satu orang kata corak dia. Sebenarnya dia ada 3 jenis warna dekat pasaran. Okey, antaranya ialah warna purple dia, dan anda tengok kat skrin ni, inilah contoh-contoh warna. Kalau anda berminat mana satu, anda rasa yang best. Nah, reka bentuk yang saya suka, dia tak terlalu tebal sangat tau. Okey, bagus tu baguslah, tak terlalu tebal. Cumanya dia ada bateri 6500 mAh. Satu bateri yang agak besar kalau tanya saya, dan mencapai saya punya benchmark, sebab saya rasa tahun ni at least 6000 mAh lah untuk sebuah smartphone. Pagi sampai ke malam still lagi boleh tahan kalau untuk penggunaan biasa. Kalau anda lenjan game tu mungkin tak berapa tahan lah, mengikut penggunaan anda juga. Kalau nak dapat 2 hari pun sebenarnya possible je lagi. Tapi ada kelemahan dia bila bateri yang besar ni. Kelemahan dia dekat sini bukan dari segi ketebalan, tapi dari segi berat dia. Dia agak berat dekat sini. Kalau anda memang yang suka scroll kan, kalau anda terlalu lama tu mungkin sejam ke apa, anda akan rasa lengur sikit sebab berat dia sekitar 209 gram. Kalau tanya saya, kalau berat di bawah 200 gram tu boleh dikatakan ringan. Kalau atas 200 gram tu memang dia boleh katakan berat. Ini belum pasang casing lagi kan, tiba-tiba nak pasang casing yang ada kad lah apalah, itu bertambah-tambah lah beban dia. Jadi bila disimpan dalam poket tu rasa macam kurang selesa. Itu sahaja. Okey, kalau tengok harga dia RM1,199. Kalau anda nak beli memang anda rasa macam kurang berasas kan. Sebab RM1,199 ni banyak smartphone sebenarnya anda boleh pilih. Tapi kenapa nak pilih Vivo Y31s ni juga? Salah satunya disebabkan dia punya UFS, ataupun boleh katakan dia punya smoothnya smartphone ni. Okey, kalau technicalnya dia pakai UFS 3.1. 3.1 ni antara yang bagus lah. Kalau flagship selalu pakai 4 point something kat bahagian belakang tu. 3.1 ni boleh katakan dia bukan nak kata mid-range sangat. Ada juga flagship yang pakai 3.1 juga, tapi dia lebih better pada UFS 2.2. 2.2 UFS 2.2 kalau tengok smartphone pada range harga sekitar 800 ke 1,500 memang pakai UFS 2.2 kebanyakannya. Tapi kali ni untuk Vivo Y31s ni dia siap-siap letak UFS 3.1. At least kalau anda tengah scroll ke, buat multitasking ke, ambil order ke kat sini, anda tak rasa sebarang lagi pun. Memang rasa smooth je kat sini kan. Kalau tanya saya memang UFS ni penting. At least UFS 2.2 kan, ataupun naik sikit UFS 3. Kalau yang flagship UFS 4 memang better. Cumanya yang mana orang tak apa suka tentang smartphone ni, saya jujur iaitu dia punya chipset. Chipset dia bukanlah chipset yang power sangat, okey, tapi yang penting dia ada 5G. 5G untuk anda connect dengan
internet yang lebih laju. Dia guna chipset yang agak latest lah untuk kelas yang ke tengah-tengah ni, iaitu Snapdragon 4 Gen 2. Okay, 4 Gen 2 ni serius saya cakap dia tak powerful sangat pun. Sebab Snapdragon 4 Gen 2 ni dia reka khas untuk smartphone dengan harga yang lebih berpatutan. Cumanya 4 Gen 2 ni nak main game dia still boleh lah. Setakat Mobile Legends dengan grafik rendah atau sederhana, ataupun PUBG Mobile sedah ke sederhana, bagi saya still okey. Tapi kerana lanjang game-game yang bergrafik tinggi, memang orang tak suka pun smartphone ni. Dan memang orang akan bash pun dekat sosial media kan. Apa kena ada Vivo Y31s ni? Phone dengan chipset, aduh sakit kepala, kenapa perlu release? Tapi bagi saya benda ni penting tau. Kalau memang anda seorang gamers, anda kena cari smartphone lain yang lebih memfokuskan tentang chipset dia. Sebab yang ini dia tak fokuskan chipset, dia lebih kepada sebuah smartphone yang berstyle kat sini dengan ketahanan yang hebat. Itu fungsi dia. Dan macam kita cerita tadi, bateri dia yang agak besar 6500 mAh, yang mana tanya saya, memang bagi saya itu agak bagus. Penggunaan biasa seharian tu, pagi sampai malam tak ada masalah. Tapi kalau anda buat macam Foodpanda ke Lalamove ke apa, kemungkinan anda perlu cas sekali saja. Tapi jangan risau, dalam kotak ni diberikan 44 watts flash charge. Dan bila bercerita tentang Vivo ni, ada yang tanya saya lah macam mana kualiti gambar dia kan. Saya boleh katakan gambar dia tak adalah terlalu padu sangat pun. Okey, dia tak adalah feature-features yang macam gempak sangat pun. Anda boleh tengok kat bahagian belakang ni ada dua kamera saja, tapi dekat sini anda tak boleh lah zoom sampai 100 time ataupun anda nak ultra wide. Dia tak ada feature macam tu. Tapi kalau setakat nak tangkap gambar portrait, nak tangkap gambar malam kan, nak tangkap gambar yang biasa kat sini, okey je kat sini, just nice. Tapi saya sediakanlah tangkapan yang saya dapat. Anda boleh nilaikan sendirilah macam mana kualiti dia dekat sini kan. Komen kat bahagian bawah, okey ke tidak untuk harga ataupun smartphone dengan harga macam ni. So ini bukan contoh rakaman untuk Vivo Y31s. Kalau tengok kat sini, dia tak ada pan stabilan tau. Okey, dia memang tak stabil. Kalau tengok salah saya jualan sikit, memang akan bergoncang lah. Itulah. Cuma dia ada 1 times dan juga 2 times kat sini. Nice tak? Nah, ini bukan contoh untuk rakaman kamera depan ni. Dia just nice je lah. Nak kata sangat-sangat cantik tak lah. Okey. Walaupun keadaan saya ni bukanlah waktu cahaya yang terang ataupun kata waktu siang, macam waktu petang-petang lewat malam sikit kan. Kualiti dia macam mana? Jadi kalau anda nak langgan postpaid ataupun dekat kedai tu, anda tengok smartphone ni kan, dia lawa, design yang cantik. Anda jangan tengok itu saja kan. Anda kena kenal pasti dia juga ada 5G dekat sini. Dia juga ada ni dia, ada lampu kat bahagian belakang. Design dia pun agak simple, dia tak ada earphone jack kat sini, walaupun harga dia sekitar 1000. Tapi bateri dia yang agak besar dekat sini. Bagi saya dia tak adalah teruk dan dia tak adalah bagus sangat. Tapi secara casualnya saya rasa memang sebuah smartphone yang cantik lah untuk anda dapatkan dalam plan postpaid kat sini kan. Saya tak rasa untuk tahun ni plan postpaid ada yang lagi cantik pada Vivo Y31s. Tapi kalau ada, komen kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe, juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.